افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ya karim amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala limpah dan kurnianya kita disambung lagi napas oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mana kita mati, orang panggil mati sekejap semalam, mati sekejap. Allah Ta'ala hantar kembali roh kita hingga kita boleh terjaga dan kita dulu dapat menunaikan kewajipan sembahyang fardu subuh secara berjemaah. Ini suatu daripada nikmat yang sangat besar yang wajib atas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi pula Allah Ta'ala masih lagi memberikan kepada kita peluang hingga sampailah kita hari ini pada 14 Syakban, yang mana pada malam ini kita akan masuk 15 Syakban, iaitu orang panggil malam nisfu Syakban, malam separuh daripada bulan Syakban. Artinya kita makin hampir dengan bulan Ramadan. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang mempunyai basirah, mempunyai mata hati yang jelek, yang tidak rabun, apatah lagi buta, maka mereka ni tidak sabar untuk dapat masuk bulan Ramadan. Karena Nabi SAW sabda, "Lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadana latamannat ummati an yakuna Ramadana kulluha sanatu." Sanatu kulluha. Kalaulah mengetahui oleh manusia ni apa yang ada kelebihannya di dalam bulan Ramadan, pasti berangan-angan, bercita-citalah oleh umat aku ni supaya Allah Ta'ala jadikan sepanjang tahun tu Ramadan semua. Jadi orang soleh ni dia tak sabar nak masuk dalam Ramadan. Hingga bulan Rajab lagi duduk doa. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Tuhan, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan persampaikan kami pada bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Pun begitu pada hari ini ada malam yang afdal, yang lebih afdal, mana ayat aktsaru sawab, yang terlebih banyak pahala kalau kita kerjakan ibadah. Yang afdal dia tu setelah mana malam Lailatul Qadar, malam Qadar kita panggil. Dia malam yang paling lebih untuk kita umat Islam ni ialah malam Qadar, Lailatul Qadar. Setelah malam Qadar tidak ada malam yang lebih melainkan nisfu Sya'ban. Jadi Ustaz OSC ke saya tu, Ustaz Wan, dia kata ada orang kata tak ada kelebihan apa bulan malam nisfu Sya'ban. Tak ada kelebihan apa. Ini agak boros cakap gitu tu, agak boros. Kerana terlalu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan yang hasan menceritakan kelebihan nisfu Sya'ban, kelebihan malam nisfu Sya'ban. Belum daripada kita baca sikit-sikit hadis-hadis, nak baca belakang hadis ni banyak, kita memada 2, 3, 4 ke hadis. Orang kata ada, bukan tak ada dah. Kemudian kita baca sikit fatwa-fatwa ulama. Sebelum daripada itunya
kita kena jelas malam nisfu Sya'ban tu bila, iaitu Lailatul Khamisa Asyara min Sya'ban, malam yang ke-15 daripada bulan Sya'ban. Bila malam yang ke-15 ni? Ba'da ghurubi syamsir rabi'a asyara min Sya'ban, kemudian daripada tenggelam matahari hari yang ke-14. Artinya hari ni hari ke-14. Petang kat hari ni matahari nak terbenam, itulah orang panggil masuk malam 15. Itu dia malam nisfu Sya'ban. Jadi bukan malam esok. Takutnya kita bertukar. Sebab apa? Duk biasa guna kalender syamsiah. Kalender matahari. Kalender Masihi. Kalau kalender Masihi ni dia ikut pergerakan matahari. Jadi naik matahari pada pagi esok, barulah orang panggil hari ke-15. Tergelar tu baru malam 15. Kita tak. Kita ikut bulan kalender Hijri, ikut kalender Qamariyah, pergerakan bulan. Jadi dikiranya bulan masuk bila? Tergelar matahari petang ni telah orang panggil bulan masuk. Maka malam ni dah malam nisfu Sya'ban. Supaya kita tak tukar. Sebab ada orang tukar tukar. Cuma kita malam Jumaat tahu saya lah tu nya. Tak kena royak lah. Tidak kata siang hari Jumaat esok baru malam Jumaat. Tak ada siapa dia kata lagu tu. Memang petang Khamis malam tu ialah malam Jumaat. Tu orang malam Jumaat memang ingat lalu. Tak kena syarah apa dah malam Jumaat. Malam-malam lain boleh jadi bertukar. Baik. Setengah orang kata tak ada kelebihan apa Ustaz malam nisfu Sya'ban. Tak ada waris daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa-apa kelebihan pada malam nisfu Sya'ban. Orang yang berkata begini ni barangkalinya kurang menta'ammul, kurang memperhati tilik dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit disebut dalam kitab ni al-ahaditsul waridatu fi fadli lailatin nisfi min Sya'ban. Beberapa hadis-hadis Nabi yang datang warid pada menyatakan kelebihan malam nisfu Sya'ban, malam separuh daripada bulan Sya'ban. Ruwiyah, diriwayatkan an Sayyidina Aliin karramallahu wajhahu, daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Sayyidina Ali telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, apabila adalah malam tu ialah malam nisfu daripada bulan Sya'ban. Malam ni lah, malam ni. Faqumu lailataha, maka bangunlah kalian sembahyang menghidupkan pada malamnya. Nabi sendiri suruh tu. Wasumu yaumaha, dan puasalah kalian pada siang harinya. Artinya suruh dihidupkan dengan ibadah. Kerana apa? Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubisy syamsi ila sama'id dunya, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala turun ia padanya pada malam nisfu Sya'ban. Bila tu? Li ghurubisy syamsi, kerana terbenamnya matahari, ila sama'id dunya, hingga ke langit dunia. Bila kita baca hadis lagu tu, jangan duk mari tergambar Tuhan turun daripada langit, pindah daripada atas turun macam Ultraman tu, jangan. Itu teruklah kita akidah tu tak betul. Akidah belum akidah yang sahihah. Bagaimana nak boleh faham hadis? Itu saya baca tu terjemahan naqalal kalam minal lughatin ilal lughatil ukhra, pindah perkataan, translate dia panggil, daripada bahasa Arab. Bahasa Arab kata fa inna, kerana sesungguhnya Allah, bermula Allah itu, yanzilu, turun ia, fiha, padanya, yakni pada malam nisfu Sya'ban, li ghurubi syamsi, kerana terbenamnya matahari, ila sama'id dunya, hingga kepada langit dunia. Itu terjemah, maknanya jangan difaham secara zahir. Karena Imam Sanusi kata
min usulil bid'ah wal kufri, setengah daripada usul kekufuran dan bid'ah dalalah, at-tamassuku bil mujarradiz zawahiril kitabi was sunnah fi aqaidil iman, berpegang dengan zahir Al-Quran dan hadis di dalam ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang kesamaran maknanya memberi waham, memberi sangkaan kata serupa Allah akan makhluk di dalam perkara kesimpulan kepercayaan aqaidul iman. Jangan. Allah, baru-baru ni saya dengar dalam IQ. Ada ni. Video IQ orang kerak ke saya. Satu orang hamba Allah tu dia mengajar dalam IQ ni. IQ. Tahu IQ? Institut Kefahaman Islam. Tapi kalau lagu ni cara kita mengajar dalam IQ, itu bukan Institut Kefahaman Islam. Itu Institut Kefahaman Musyabbihah Mujassimah. Ini bahaya. Dia kata ke DJ radio. Dalam radio ni ada ni. Dia kata, mari kita ayat dulu. Dia kata sebenarnya malam qadar yang kita duk berebut sangat bulan Ramadan tu tidak berapa lebih, ada kelebihan apa pun dia kata. Yang sebenarnya tiap-tiap malam yang biasa ni lagi lebih daripada malam qadar. Allah. Pelik dah tengok. Nak bening kita dengar. Nak buang mana hadis-hadis Nabi suruh cari malam qadar tu. Iltamisuha fil ashril awakhir witron. Carilah kalian akan malam qadar tu pada 10 yang terakhir hal kada witir ganjil. Taharrau lailatul qadri, gebuk-gebuk peluanglah kalian akan malam qadar. Nabi lagi suruh kita cari malam qadar, gebuk peluang ibadat pada malam qadar. Dia kata malam qadar tak ada kelebihan apa-apa. Setiap malam ni lagi lebih. Setiap malam ni lebih. Kerana apa dia kata? Kerana malam qadar tu Quran kata malaikat yang turun. Ni. Dalam Quran kata malaikat turun. Ya dah. Tapi sebelum itu Allah Taala kata apa? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tiba-tiba kata tak lebih baik. 1000 bulan lebih baik pada malam qadar. Pelik. Jadi canggih dengan ayat Quran dia. Dia ni. Tuhan kata malam qadar satu malam tu lebih baik daripada 1000 bulan. Dia ada tiap-tiap malam ni lebih baik daripada malam qadar. Tidak canggih dengan Quran. Kenapa dia kata tiap-tiap malam lebih baik daripada malam qadar? Karena malam qadar tu Allah Taala kata tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Hak turun pada malam qadar tu malaikat jah. Adapun tiap-tiap malam ni Allah sendiri turun. Karena Nabi SAW sabda, yanzilu rabbuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Turun oleh Tuhan kita pada tiap-tiap malam. Banyak hadis tu riwayat, pelbagai riwayat lah. Ada yang kata ya buqa sulusul lail, mana yang tinggal daripada 1/3 malam. Maknanya turun Tuhan pada tiap-tiap 1/3 malam, atau tiap-tiap malam hingga ke langit dunia. Dia kata tiap-tiap malam ni Tuhan sendiri turun daripada atas ke bawah. Malam qadar tu malaikat je tu. Mana nak lebih? Tuhan ke malaikat? La ilaha illallah. Ini tuan-tuan nak dengar, kalau takut tuan-tuan kata saya fitnah. Kalau nak dengar panjang pula ni tak payah dah. Kalau nak dengar kat minta WhatsApp tak apa. Ustaz nak video tu betul kalau ustaz cakap takut fitnah. Saya boleh hantar WhatsApp. Ni ada ni. Allahu Rabbi. Bahaya sungguh. Inilah kata alim ulama kita. Man akhadha ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin. Dakhalat fi qalbihi al-awhamu. Itu. Man akhadha, barang siapa yang mengambil ilmal aqaidi, akan ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu pegangan hati, kepercayaan, aqaidul iman, simpulan bagi kepercayaan.
fi kutubi, dalam kitab, bila syaikhin, tanpa belajar dengan tok guru yang betul-betul tok guru lah. Tok guru jangan. Karena Allah ni ramai orang jadi tok guru dia tu. Tak mengaji pun boleh jadi tok guru kok. Aduh sakit jiwa kok tu. Orang lagu ni dakhalat fi qalbihi al-awham. Masuk dalam hati dia oleh segala sangka-sangka. Perasaan-perasaan. Begini kok. Akhirnya. Tengok kan? Baca ajaran yang timbul baru-baru ni. Ajaran susah silam kau ke dia. Tu. Bukan Ibu Yati tu bukan sebenarnya. Ada tok guru dia tu. Tok guru dia bukan kelas-kelas bodoh. Pensyarah matematik pula tu. Oh, bijak sungguh lah kita pun gunakan kalkulator. Payah sangat matematik ni dah. Bijak sungguh lah. Tapi belum tentu bijak satu medan ilmu boleh dikata bijak belakang medan ilmu lain. Jangan. Waktu kita lecturer ni kak. Lecturer habis mata pelajaran lain pun. Jangan. Nah, dia fikir ngakar dia tu. Dia kata kenapa kita duk mengucap 2 kalimah syahadat? Nabi bukan Muhammad seorang. Adam, Idris, Nuh, Soleh, 25 tu. Patut kena mengucap 25 kalimah syahadat. Oh, parut lemu 25. Lebih pada Syiah 12 ya. Dia 25 tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Adam Rasulullah wa asyhadu anna Idris Rasulullah. Habis siapa ke habis? Ibrahim, Lut, Ismail, gapo semua habis. Allah, nya fikir ngapa lotok lagu tu mo bodohnya ngak agama ni dah. Kita mengaji ilmu akidah, ulama-ulama sebut dalam ilmu akidah dalam kitab-kitab tauhid. Nabi Muhammad tu umpama laut. Kenapa umpama laut? La ilaha illallah tu satu titis daripada titis lautan Muhammad Rasulullah. Kenapa? Kita nak erti la ilaha illallah siapa mari royak kita? Muhammad Rasulullah. Kita boleh sembahyang subuh 2 rakaat siapa mari royak kita? Muhammad Rasulullah. Kita boleh puasa bulan Ramadan nanti. Siapa mari royak? Muhammad Rasulullah. Kita tahu kata zina tu haram, judi tu haram, rishwah tu haram. Siapa mari royak? Muhammad Rasulullah. Siapa mari duk cerita nabi-nabi dulu wujud kan? Muhammad Rasulullah. Allah, banyak sangatlah Muhammad Rasulullah mari royak ke kita. Kalau Muhammad Rasulullah tak mari cerita, tak mari menyampaikan wahyu, khabar pada kita, tahu gapo kita? Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kalau tidak Nabi Muhammad Allah Taala utuh, pasti kita duduk dalam keadaan sesat yang sangat nyata, terang-terang jelas-jelas sesat. Jadi apabila kita kata Muhammad Rasulullah, automatik orang panggil secara iltizamiyah, secara lazim, lazim ni makna automatik gitu bahasa kita mudah cakap kan. Kalau bahasa orang Kelantan, bahasa orang Kelantan ni tikam turut dia panggil dia ni. Automatik mana? Tikam turut. Nah, tu auto. Nah. Masuk dengan secara automatik dah. Kenapa? Kerana segala nabi-nabi dulu tu siapa hak mai royak ke kita boleh kita beriman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita kata wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, automatik kita beriman dengan nabi-nabi dulu. Itu. Nah, tu sebab tu orang Yahudi, orang Ahlul Kitab, kalau dia tak kata Muhammad Rasulullah, automatik dia tak beriman dengan nabi-nabi dulu. Dengan Nabi Musa, Nabi Isa, Taurat, Injil ke apa? Kenapa? Kerana Injil, Taurat tu apa yang terkandung dalam kitab-kitab tersebut, Al-Quran itu datang membenarkan. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Nah, dalam Al-Quran sebut kan? Nah, itu. Datangnya apa? Al-Quran ini membenarkan apa yang berada di dalam kitab Taurat. Jadi pada makna orang yang membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang itu juga membenarkan Taurat, membenarkan Injil, membenarkan Musa, Isa, Daud, Zabur dan sebagainya. Kenapa? Karena kitab-kitab dulu semua cerita tentang keesaan Allah, tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang Yahudi ni dia ada tahrif ni. Kenapa? Takut nak cerita. Ada dalam Quran sebut kan? Wala takunu awwala kafirin bih wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dalam Quran itu sebut.
Jangan kamu jadi orang yang mula-mula sekali kafir dengan Nabi Muhammad, hei orang Yahudi. Ayat tu turun kata orang Yahudi. Padahalnya hak kafir dengan Nabi Muhammad ni bukan orang Yahudi mula-mula. Kafir jahiliyah, kafir Quraisy di Mekah kafir dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi apa Tuhan kata? Wala takunu awwala kafirin bih. Hei orang Yahudi, jangan menjadi orang hak mula-mula sekali kafir dengan Nabi Muhammad. Itu dia panggil ta'ridun lil yahud. Karena nak sindir orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka ni kenal Nabi Muhammad, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ah. Kenal Nabi Muhammad seperti kenal anak mereka sendiri. Tu. Kalau anak ada 10 ekor tak tukar dengan anak orang lain, ni kita boleh tukar dengan anak orang lain walau sama kecil. Walau sama umur 3 tahun, boleh tukar dengan anak orang lain. Doh, anak kita cek betul tak tukar. Lagu tunggulah orang Yahudi ni kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nya kafir juga. Tu. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan mu jual ayat aku dengan harga yang sedikit. Apa? Yakni jangan mu jual ayat aku tentang ayat-ayat aku di dalam kitab Taurat, Injil yang menceritakan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mu tukar bitahrif wa tabdil. Mu tukar, mu buai kalau gimana dengan harga yang sedikit. Samanan qalila, harga sedikit. Dunia ni. Karena tok lebah Yahudi ni dia takut. Kalau dia cerita hak betul dalam kitab Taurat, habis pengikut yang masuk Islam, tak ada lah orang nak sedekah ke tabung dia ni. Yang macam ustaz Islam juga ni. Ustaz Yahudi, lebih kurang juga. Kenapa? Dia setiap tahun ni ada semua. Pengikut Yahudi ni bui berah lah, bui emak lah, bui duit lah, bui apa-apa perhiasan. Untuk lebar dia, untuk guru dia, ulama dia. Jadinya mari terfikir, kalau cerita hak betul, kalau sebenar, siap, pakat masuk Islam habis kan? Siapa dia nak duit ongkosnya pak? Siapa dia nak duit kita kan? Koci mulut. Tukar. Hak dalam kitab Taurat kata lagu dia kata B. Ini perangai orang Yahudi. Maka kita jangan jadi orang Yahudi jangan. Itu. Baik. Tengok. Jangan kita orang panggil ilmu akidah kita buat main-main jangan. Jangan. Jadi apa makna ni turun Allah Taala turun? Tengok Imam Malik. Imam Malik ni orang salaf, guru bagi Imam Syafi'i. Bila ditanya kepada Imam Malik, apa makna turun nuzul Allah Taala turun? Jawab Imam Malik, nuzulu rahmah la nuzulun naqlah. Turun rahmat Allah, bukan turun berpindah daripada atas ke bawah. Itu makna turun situ. Maka sebab tu yanzilu rabbuna ay yanzilu rahmatu rabbina. Turun oleh rahmat daripada Tuhan kami tiap-tiap malam. Rahmat apa tu? Rahmatun khassah, rahmat khusus. Sepertiga malam kalau orang bangun semaya tahajud, dia akan dapat rasa rahmat khusus Allah Ta'ala bagi orang-orang yang bangun hidupkan semaya malam. Ada pohon subuh terkejut, memang tak dapat lah. Ni yang nak ni. Hak bangun semaya tahajud dia dapat, hak subuh terkejut tak dapat. Apa lagi tak semaya subuh tu? Waktu kau lagi parok. Sama ni. Nabi kata kerana apakah hidupkan pada malam nisfu Sya'ban. Hidup tu dengan baca gapo ke tak kira lah dengan semaya sunat ke gapo. Nanti kita akan baca fatwa Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Bagaimana Ibn Taymiyah punya pendapat. Kerana Allah Ta'ala turun, jadi kerana rahmat khassah Allah Ta'ala turun pada malam nisfu Sya'ban. Itu maksud. Fayaqulu, maka berfirman Allah Ta'ala, ala mustaghfirun, adakah siapa-siapa yang meminta ampun dosa-dosanya? Fa'aghfiru lahu, maka aku akan ampunkan dosa. Ya Allah. Nanti ni kita memang banyaklah dosanya. Banyaklah dosa. Mana? Tahi masjid surah buka, tak mari. Bila tutup, mengepek. Sekarang ni boleh buka balik dah. Pakak mari pula.
Pakat marilah. Nah, boleh buat lagu sendiri orang tadi, malah nak mari. Nah, lamanya tutup buat selama-lamanya berat. Nah. Ini. Karena berlaku apa tu orang panggil dosa-dosa kita juga. Nah, kesalahan kita, dosa-dosa kita. Karena kita ni manusia yang lemah, insan yang lemah. Nah, kullu bani adama khata. Ya'ti anak Adam tu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'i tawwabun. Sebaik-baik orang melakukan kesalahan, orang bertobat pada Allah Taala. At-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang bertobat daripada dosa seperti orang yang tidak ada dosa. Tapi sebaliknya orang yang tak berasa ada dosa, dia tak akan bertobat selama-lamanya. Dia ingat baik. Saya orang kaki masjid. Saya orang jemaah. Mana ada dosa? Jadi, saya lebih baik. Sudah. Kalau buah lagu ni sudah. Memang tak berasa ada dosa. Tak tobat dia. Tak tobat. Jangan. Kita manusia lemah. Kita insan yang lemah. Cuma mulut je gagah cakap. Menepik je kuat. Ya. Kena tay kita lembek lotek juga. Tak boleh nak buat. Aduh. Pehel ke tak pehel tu. Aku nak cakap ni. Jangan kata nak laksana hudud Allah Ta'ala. Undang-undang kita buat sendiri. Kita tak boleh nak berlaku adil. Nak terai molek biar marah sikit. Biar nampak marah sikit. Nah, orang biasa langgar SOP berah laju moleknya sampai ke demo. Dia ni 10,000 pula tu. Tapi kalau barang artis ke bangsawan ke menteri sendiri hok langgar SOP, senyap. Tak ada apa. Berambut gambar dalam Facebook. Boleh tak tengok majlis nikah. Mari. Itu ni. Majlis nikah sahabat ambo. Mari kita. Itu ni. Bangsawan mana tak mari, menteri mana tak mari, orang hebat mana tak mari. Ada SOP? Tak ada. Tak ada jarak? Tak ada. Kuliah maghrib ni berjarak sebelum corona lagi. Sebelum corona lagi berjarak dah. Nah, mampu buat apa ke kuliah maghrib ya? Sebelum corona kita berjarak dah, duduk setia tu dia tu. Nah, ustaz orang duduk jauh tu, duduk jauh-jauh tu tidur pula kru. Dah molek dah. Nah. Menteri langgar SOP, orang bangsawan langgar SOP, senyap dik, tak ada apa-apa. Beres. Tapi kalau orang awal, orang biasa langgar SOP sampai derah laju selalu 10,000 pula tu bawa. Adil tu. Adil itu. Adil tu. Mujud dah laksana hudud. Lama orang kata hudud Allah tak adilnya. Nah, hudud manusia buat apa kita laksana tak boleh nak berlaku adil. Hudud Allah Ta'ala kalau buat agak-agak berlaku adil. Takut anak menteri, anak datuk, anak DO mana hak zina kita tak sanggup nak rotan, nak bedah, nak reject. Tak boleh ni anak YB kita. Siap kita. Tu nak kata kita lemah. Maka jangan kita buat modal lah lagi. Jangan buat modal tu, jangan buat modal lagi tu jangan. Buat munah ke agama dulu hamba ayat dah. Jangan buat modal lagi ni, jangan buat modal lagi ni. Dan kalau kita boleh kita sendiri pun pegang, susah kita nak buat. Susah juga kita nak laksana. Kenapa? Li fasadiz zaman. Zaman rosak dah kita ni. Zaman rosak. Itu. Ya. Nak faham molek tu. Ala mustarziqun, adakah siapa-siapa Tuhan kata orang yang minta rezeki daripada aku? Fa arzuqahu, aku akan rezekikan akan dia. Ala mubtalan, adakah siapa-siapa yang dibala dengan penyakit-penyakit? Fa afiyahu, aku akan afiatkan dia. Ala sa'ilun, ada siapa-siapa minta apa-apa? Fa u'tiyahu, maka aku akan bagi apa-apa yang dia minta. Ala kaza hatta yatlu'al fajru, sehinggalah terbit matahari. Hadis ni rawahul imamani Ibnu Majah wal Baihaqi fi Syu'bil Iman. Hadis ni diriwayat oleh Imam Ibnu Majah dalam Musnad Ibnu Majah dan Baihaqi dalam kitab Syu'bil Iman. Ini hadis yang pertama. Ada kelebihan tak? Ada. Dan Albani sendiri mensahihkan hadis ni. Itu Syekh Nasiruddin Albani. Ruwiya an Sayyidina Utsman bin Abil As, diriwayatkan daripada Sayyidina Utsman bin Abi Al-As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Idza kana lailatun nisfi min Sya'bana, apabila sampailah malam nisfu Sya'ban, nada munadin, menyerulah oleh malaikat yang menyeru. Tu. Ini malaikat pula menyeru. Hal mustaghfirin, malaikat seruan Allah. Hal mustaghfir, siapa yang minta ampun? Fa aghfara lahu, aku akan ampun dosanya. Hal min sa'ilin, siapa yang minta permintaan apa-apa? Fa'u'tiyahu, aku akan beri permintaan. Fala yas'alu ahadun syai'an, maka tidaklah sesiapa pun yang meminta akan apa-apa benda illa melainkan u'tiyah, aku beri, aku kurnia, illa melainkan yang aku tak bagi zaniyatun bifarjiha au musyrikun, penzina, pelacur, yang berzina dengan farajnya, atau orang yang musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dah. Jadi karena itu jauhi kita daripada perbuatan zina. Jauhi kita daripada perbuatan zina. Dan menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah ni artinya kita i'tikad ada selain daripada Allah yang patut diibadatkan, yang patut disembahkan, yang layak menjadi Tuhan seperti Allah. Ataupun kita i'tikad ada selain daripada Allah, perbuatannya sama seperti perbuatan Allah. Mana? Memberi kesan pada manfaat atau mudarat. Seperti kita makan Panadol, kita i'tikad Panadol yang menyehat. Itu syirik. Bukan syirik khafi, syirik jali tu. Kita lapar makan nasi, kita i'tikad nasi yang memberi kenyang. Itu panggil syirik akbar. Syirik jali, syirik besar. Itu hadis yang kedua. Hadis yang tiganya an sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dan diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah, berkata ia Aisyah, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luput olehku akan Nabi SAW. Hilang, Rasul tak ada malam tu. Satu malam tak ada Rasulullah SAW di bilik dia. Lailatan, pada satu malam. Fa kharajtu, maka keluar olehku cari Rasulullah. Rasulullah duduk mana ni? Malam ni tak ada, tiba-tiba malam ni tak ada. Fa idzan, maka tiba-tibanya huwa Rasulullah bil Baqi', ada di perkuburan Baqi'. Faqala, maka berkata, bersabda Nabi SAW, akunti takhafina an yahifallahu alaiki wa rasuluhu, adakah engkau hai Aisyah takut apa ya bahawa Allah Ta'ala siapkan apa-apa perkara ke atas engkau? Mu takut apa benda ni? Maksudnya begini, Rasulullah kata, awana duduk orang panggil kaluk molek duk cari gapo, takut kau gapo? Takut kau gapo? Allah Taala sudah jaga dah, sudah siap dah gitu. Qultu, jawab oleh Aisyah, ya Rasulullah, inni zanantu annaka ataita ba'dha nisaika. Sesungguhnya aku ni zon, aku sangka engkau tu tak mari ke bilik aku, ke rumah akunya, barangkalinya mu tu pergi ke isteri-isteri hak lain. Dia tak lihat Aisyah ni cemburu dia tu. Faqala, jawab oleh Rasulullah SAW, Innallaha azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min Sya'bana ila sama'id dunya fayaghfiru li aktsara min adadi sya'rin ghanamil kalb. Allah Ta'ala turun pada malam nisfu Sya'ban. Apa? Yani rahmat Allah Ta'ala turun pada malam nisfu Sya'ban hingga ke langit dunia. Maka diampunkan sekalian hambanya sebanyak bilangan bulu yang ada pada anjing. Tu. Ditashbihkan dengan anjing itu pada pihak dosa lah. Dosa. Sebanyak mana bulu anjing banyak dah. Kalau anjing berapa juta ada, lepas tu bulu dia tu berapa pula. Sebanyak itulah Allah Ta'ala ampun hamba-hamba dia yang minta ampun kepada dia. Allah. Ini kelebihan malam nisfu Sya'ban. Lagi. An Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis tadi rawahu Imam Ahmad fi musnadih wa Imamani Tirmizi wa Ibnu Majah fi sunanihima. Imam Ahmad meriwayatkan hadis Aisyah tadi dalam musnad Imam Ahmad,
Imam Tirmizi dan Ibnu Majah meriwayatkan dalam kitab Sunan Tirmizi dan Ibnu Majah. Lagi, satu lagi hadis. 3 cukup dah. Banyak lagi kalau baca ni. Nak sampai dekat dengan 30 lebih. Riwayat tentang fadilat nisfu Sya'ban. Lebih tak lebih? Macam mana kita boleh kata tak ada apa-apa? Ini perkataan sengaja nak suruh kita tu jauh daripada beribadat kepada Allah. Karena malam ni kebiasaan adat yang diijtihad oleh ulamanya baca Yasin 3 kali. Dia ni baca Yasin 3 kali. Niat memang hak tu tak ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu ijtihad ulama-ulama di dalam menghidupkan nisfu Sya'ban. Nanti kita akan baca orang panggil fatwa Ibn Taimiyah. Baik. An Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha, sesungguhnya Allah Taala, la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin wa fi riwayatin aw qati'in." Sesungguhnya Allah, kata Nabi SAW, la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'bana, pasti menilai dengan tilikan yang khusus pada malam nisfu Sya'ban. Ada perhatian yang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah Taala ampun sekalian makhluknya. Yani dosa-dosa kecil kalau kita ambil sini kan, zahir-zahir ada, ataupun ampun dosa besar dengan syarat hamba tu bertaubat kepada Allah. Kena bertaubat juga, dosa besar wajib kena bertaubat. Illa, melainkan yang Allah Taala tidak ampun dosa, li musyrikin aw musyahinin, melainkan orang yang menyekutukan Allah dan orang yang menebar kebencian untuk melaga-lagakan umat Islam berpecah, au liqati'in wa fi riwayatin, dalam riwayat lain orang yang memutuskan silaturahmi. Tak bersenyum, tak tegur siapa, kejar butir mata nak marah, tak tahu apa-apa, padahal dia saudara Islam. Itu cukup 3 hadis. Kalau nak baca lagi banyak lagi. Ada lagi hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda. Hadis tadi rawahu Ibnu Majah. Satu lagi hadis Nabi kata, khamsul layalin, 5 segala malam, la turaddu fiha da'watun, yang tidak ditolak pada 5 malam itu oleh doa-doa. Mana? Awwala lailatin min Rajabin, awal malam bulan Rajab, wa lailatan nisfi min Sya'bana, pada malam nisfu Sya'ban, wa lailatal Jum'ati, pada malam Jumaat, wa lailatain aidaini, pada 2 malam hari raya. Raya Idul Fitri, Idul Adha. Ini akhrajahul Imam Ad-Dailami fi musnadihi. Ini orang panggil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang munasabah tentang malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, boleh deh? Pukul apa biasa kuliah subuh ni? Pukul 7, 7.30. Boleh dah ni? Sikit lagi. Boleh deh. Kemudian kita nak ambil fatwa sikit daripada ulama. Banyak fatwa ulama, Ibnu Hajar Al-Haytami ada, Imam Syafi'i sendiri ada tentang malam nisfu Sya'ban. Tapi kita ambil Al-Hafiz Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Iqtida' Siratal Mustaqim. Dia katakan, wa min hadzal babi lailatun nisfi min Sya'bana faqad ruwiya fi fadliha min al-ahaditsil marfu'ati wal athari ma yaqtadi annaha lailatun mufaddilatun. Dan daripada ini bab ialah malam nisfu Sya'ban, faqad ruya, maka sesungguhnya diriwayatkan, fi fadliha, pada menyatakan kelebihannya malam nisfu Sya'ban, minal ahaditsil marfu'ati, daripada beberapa hadis-hadis yang sampai kepada Nabi SAW, wal athari, dan perkataan-perkataan sahabat, ma yaqtadi, barang yang menghendaki, annaha, akan bahawasanya malam nisfu Sya'ban lailatun, ialah malam mufaddilatun, yang mempunyai kelebihan. Wa anna minas salafi, dan bahawasanya setengah daripada salaf,
Man mereka kana yang adalah ya khusuha yang mengkhususkan akan dia akan malam nisfu Sya'ban tu bisolati dengan sembahyang fiha pada malam nisfu Sya'ban wasaumu dan berpuasa syahri Sya'ban. Nah habis itulah itu cerita lain pula. Kemudian orang tanya kepada Ibn Taymiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa wasu'ilah dan ditanyakan an salati nisfi Sya'ban sembahyang nisfu Sya'ban. Nah al-jawabu bermula jawab fa-ajaba maka kata Ibn Taymiyah aku jawab idza shallal insanu lailatan nisfi wahdahu aw fi jama'atin khassatin kama kana yaf'alu tawaifu minas salafi fahuwa ahsanu. Apabila sembahyanglah oleh manusia pada malam nisfu Sya'ban seorang diri sembahyang malam-malam seorang diri di rumah ataupun fi jama'atin khasatin atau pada satu jemaah yang khusus. Itu di masjid di surau ke kama kana seperti mana barang adalah ia yaf'alu dikerjakan tawaifu oleh beberapa kelompok minas salafi daripada kaum salaf. Kaum salaf ni sahabat tabi'in lah. Fahuwa maka itu perbuatan ahsanu terlebih elok, terlebih bagus. Wa ammal ijtima'u fil masajidi ala salatin muqaddaratin kal ijtima'i ala mi'ati raka'atin bi qira'ati alfi qul huwallahu ahad daiman fa hadza bid'atun lam yastahibbaha ahadun minal a'immati wallahu a'lam. Dia kata adapun berhimpun di masjid dan sembahyang dengan rakaat yang ditetapkan. Contoh pengurusi kata malam ni kita berkumpul di masjid, kita semaya 100 rakaat. Kemudian lepas itu kita baca qul huwallah 1000 kali. Ditentukan bilangan-bilangan seperti itu, maka itu kata Ibn Taymiyah bid'ah yang tidak disunatkan dan tidak dikatakan sunat oleh satu pun para imam-imam salaf. Itu kata Ibn Taymiyah. Artinya pun begitu, Imam Ibn Taymiyah sendiri mengakui bahawasanya ada kelebihannya malam nisfu Sya'ban. Maka sayugia kita hidupkan malam ni dengan baca Yasin ke. Malah baca Yasin kita tak ada tangan berdoa dengan Allah Ta'ala. Malah baca Yasin malah baca Yasin panjang sangat 3 kali waktu tu ni. Waktu nak berdoa ke Arab Yaman apa panjang orang tak faham saya. Tak apa. Bukan wajib. Yang pentingnya kita hidupkan lagu mana? Tak ada tangan berdoa. Ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Minta apa? Fa'aghfiru lahu. Tuhan janji ke tadi? Ataupun kita ada hajat apa ya Allah? Saya berhajat benar ya Allah. Bengkerak dah penyakit saya kalau main kobi ini ya Allah. Akaklah kobi ni contoh. Ada? Minta ni ya Allah. Minta. Hidupkan. Minta. Allah Ta'ala suka kita menzahirkan sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita duduk lepok, duduk gulit, golek depan TV, duduk kena kopi, popo hasak rokok malam ni Sya'ban. Hak tu baru bid'ah makruhah. Anak kata dolalah tak boleh juga. Tak ni makruhah. Bid'ah Nabi tak buat, makruhah, dibenci. Tu. Habis itu. Sikit laginya dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dia kata mana? Wa kana Khalid bin Ma'dan wa Luqman bin Amir wa huma min ahli al-hadis wa ghairuhuma min al-muhaddisin yalbasuna fiha ahsana thiyabihim wa yatabakharuna wa yaktahiluna wa yaqumuna fil masjidi lailatahu. Adalah Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir, dan kedua-dua ni ialah setengah daripada ahli hadis. Wa ghairuhuma, dan selain daripada keduanya, minal muhaddisin, daripada para ulama muhaddisin, ulama hadis, yaltabisuna fiha, pakai mereka itu fiha pada malam nisfu Sya'ban ahsana thiyabihim, yang terlebih bagus pakaian mereka, wa yatabakharuna, perasak bakhur, wangi-wangian, wa yaktahilu, bercelak, wa yaqumuna fil bersembahyang mereka itu dalam masjid lailatahu, pada malamnya malam nisfu Sya'ban. Artinya ini ialah perbuatan para ulama-ulama dulu, perbuatan orang salaf dulu, perbuatan ulama-ulama muhaddisi. Apanya? Menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi mudah-mudahan malam ni kalau kita malah sekalipun baca Yasin, kita muhasabah.
nak duduk atas jadas di muhasabah banyaknya kesalahan aku dak ni, banyaknya kesilapan aku nak. Mudah-mudahan lepas pada ni aku istiqamah dah mari jemaah surah. Nak istiqamah dah dengan kuliah, ngaji, dengan orang mengajar. Nah, supaya Allah Taala tak bala dah seperti sebelum ni mana tutup masjid, tutup surau, apa keras selok kita duk rumah. Puah habis kering kita dah. Kering rohani kita. Muhasabah kita. Mudah-mudahan kita dapat Allah panggil kelebihan malam nisfu Sya'ban. Jadi saya rasa cukup setakat tu. Yang baik daripada Allah dan yang buruk daripada kemahadiri yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin semua, saya minta tolonglah berdoa kepada Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan bulan Ramadan ini mencukupi